Sydney adalah kota terbesar di Australia, memiliki populasi wilayah metropolitan 4.34 juta penduduk dan mempunyai keluasan 12,000 km persegi. Penduduknya disebut sebagai Sydneysiders. Selain itu, Sydney mendapat pelbagai jolokan nama seperti The Harbour City atau Kota Dermaga, The City of Villages atau Kota Desa-Desa dan The Emerald City atau Kota Zamrud. Sydney merupakan salah satu kota multicultural di dunia dan terkenal sebagai kota bagi migrasi ke Australia. Sekarang kita berjalan menuju ke Sydney Tower yang juga dikenali sebagai mercu tanda di Sydney. Seperti mana kalau kita lihat di Kuala Lumpur, iaitu Menara Kuala Lumpur ataupun KL Tower. Begitulah konsepnya juga di Sydney Tower. Pada episod kali ini, kami dibawa ke Sydney Tower dengan ketinggian 309 meter. Nama Sydney Tower telah menjadi kebiasaan dalam penggunaan harian. Namun, menara ini juga dikenali sebagai Sydney Tower Eye, AMP Tower, Westfield Centrepoint Tower, Centrepoint Tower atau hanya Centrepoint. Di sini, kami dibawa merasai pengalaman menonton wayang 4D mengelilingi kota Sydney. Okey, saya dah dapat dah ni cermata untuk 4D untuk menikmati ataupun menghayati sinema ataupun tayangan dalam bentuk 4D. Macam mana? Jom. Jom kita pergi ke section 2 pula nak tengok apa dia kat sana. Kami meneruskan aktiviti melihat keindahan bandar Sydney menerusi teleskop yang tersedia. Ini seperti Menara Kuala Lumpur ya, kita boleh melihat panorama sehingga sejauh 80 km. Nak tengok apa lagi kat bawah sana? Nak tengok Harbour Bridge, nak tengok Opera House dan segalanya sehingga 80 km. Sydney Tower adalah struktur tertinggi di Sydney. Ia juga merupakan menara pemerhatian kedua tertinggi di Hemisfera Selatan selepas Sky Tower Auckland. Pada hari ini, sekali lagi saya dan penggemar Muslim melewati Darling Harbour untuk ke Sea Life, Wildlife dan Madame Tussauds. Ketiga-tiga lokasi ini berada bersebelahan, sekaligus menjadikannya lokasi strategik untuk para pelancong datang berkunjung. Inilah dia yang dikatakan tadi tu Wildlife Centre dan juga Sydney Aquarium. Jadi kita nak masuk sekarang. Jom. Sea Life mempamerkan kehidupan akuatik yang meliputi hidupan marin dan air tawar seperti yang terdapat di Aquaria KLCC dan Underwater World Langkawi. Terdapat beberapa spesies ikan dan hidupan air yang dapat kita temui. Setiap jenis ikan di sini diletakkan di dalam akuarium dan maklumat yang lengkap mengenainya terletak di samping untuk anda mengetahui dengan lebih jelas. Di dalam Sea Life, terdapat lebih 13,000 hidupan laut Australia, termasuklah penguin-penguin yang sangat comel. Melihat ciptaan Allah ini membuatkan saya dan rakan-rakan begitu asyik dan teruja apabila berpeluang menyaksikan sendiri aktiviti penguin yang sedang menyelam. Selain itu, kita juga boleh melalui laluan terowong kaca di bawah air untuk melihat ikan-ikan laut dengan lebih dekat lagi. Okey, tadi dah pun kita tengok Sea Life, kehidupan laut. Sekarang ni kita nak tengok kehidupan di dasar laut yang sebenar ya. Dan kita biasa dengar nama dugong di Malaysia, tapi saya sendiri pun tak pernah tengok dugong tu macam mana. Ni katanya ada dugong di sini. Sekarang ni misi kita adalah untuk mencari dugong. Kita akan lihat. Jom sama-sama kita terokai. Okey, akhirnya dapat juga. Misi kita dah pun berjaya. Kita pun dah dapat dugong. Nak tengok dugong yang sebenar? Ni dia dugong. Tidak dinafikan, perasaan seronok seakan tidak hilang dalam diri saya apabila melihat haiwan eksotik ini berenang dengan tenang.
Selain dugong, terdapat pelbagai lagi spesies hidupan air seperti ikan jerung. Antara yang terkenal ialah Great White Shark. Kita sekarang ni nak ke destinasi seterusnya iaitu ke Wildlife Centre. Apa binatang yang best sangat ada kat sana tu? Jom kita tengok. Pastinya tidak lengkap jika datang ke Sydney tanpa mengunjungi Wildlife World Sydney. Ia merupakan sebuah mini zoo yang terdapat di Sydney dan zoo ini terletak bersebelahan dengan Sydney Aquarium Sea Life. Kebanyakan haiwan di sini merupakan haiwan asli Australia. Zoo ini sengaja didirikan untuk memberi peluang kepada para pelancong bagi melihat sejuta spesies asli yang hampir 80% daripadanya tidak dapat ditemui di tempat lain. Sekarang ni kita berada di Wildlife Centre untuk melihat binatang yang terkenal di Australia iaitu koala bear dan juga kangaroo. Dan menarik berkenaan dengan kangaroo, kakinya cukup kuat untuk melompat sejauh 60 km sejam dengan boleh mencecah lompatan itu sehingga 10 meter tinggi. Saya dan para pelancong seakan dibawa menerokai Australia apabila melihat pelbagai habitat yang terdapat di sini, antaranya buaya, kangaroo, koala dan lain-lain. Jika anda pencinta flora dan fauna, ternyata Sea Life dan Wildlife di Sydney merupakan destinasi yang wajib untuk anda dan keluarga kunjungi. Setelah puas melihat kehidupan darat dan air di Sea Life dan Wildlife, kami mengambil kesempatan yang ada untuk berkunjung ke Madame Tussauds. Madame Tussauds terkenal dengan pelbagai koleksi patung lilin yang menampilkan tokoh-tokoh yang dikenali masyarakat seantero dunia seperti tokoh atlet, negarawan, bintang filem dan beberapa lagi tokoh-tokoh yang terkenal. Sekarang ni kita dah berada di Madame Tussauds, tempat patung lilin untuk tokoh-tokoh terkenal. Antaranya Hu Jintao di belakang, ada Nelson Mandela, ada Mahatma Gandhi. Dan kalau nak datang sini, bayarannya pun tak mahal sangat. Dan di samping itu juga kita boleh bergambar dengan tokoh-tokoh yang kita minati. Dan kita terokai lagi siapakah tokoh yang lain yang ada untuk kita ambil gambar bersama. Muzium ini pertama kali ditubuhkan di London pada tahun 1800 dan kini muzium tersebut telah tersebar di 12 lokasi lain yang berada di Amerika, Eropah dan Asia. Muzium ini adalah idea daripada Anna Maria Grosshorst yang telah memulakan minat membuat patung lilin sejak berumur 17 tahun. Dan pada tahun 1795, beliau telah berkahwin dengan Francois Tussauds dan menggunakan nama Madame Tussauds. Hari ini kita dapat mencapai impian, dapat bergambar dengan semua selebriti-selebriti di world ni, dengan Barack Obama ada, dengan siapa tu, Queen Elizabeth, kita ada Bruce Lee, Jackie Chan dan macam-macam lagi. Ternyata rasa yang amat kagum apabila melihat patung-patung lilin yang berada di sini. Saya sendiri tidak melepaskan peluang untuk bergambar bersama tokoh dan selebriti sebagai kenangan di Madame Tussauds. Banyak aktiviti bermanfaat yang dapat saya rasai dan kongsikan kepada anda pada hari kedua berada di Sydney. Bersama saya lagi dalam Kembara Muslim ke Sydney pada episod seterusnya untuk menerokai destinasi yang lebih menarik. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.